Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Parit atas soalan yang dikemukakan berhubung isu Rohingya dan etnik lain yang tertindas di Myanmar. Izinkan saya, Datuk Yang di-Pertua, menjawab pertanyaan yang Parit ini bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Sikh bertarikh 7 Disember kerana kedua-dua pertanyaan tersebut menyentuh isu yang sama. Malaysia merupakan negara anggota ASEAN yang paling terkesan oleh isu pelarian etnik Rohingya ini. Sehubungan itu, kerajaan Malaysia akan terus berusaha untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik dalam menangani isu Rohingya termasuk melalui mekanisme ASEAN. Dalam mesyuarat-mesyuarat ASEAN, Malaysia seringkali menggariskan kepentingan ASEAN menggesa Myanmar menangani krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine. Malaysia turut berulang kali menegaskan bahawa negara kita tidak mampu menampung lebih ramai lagi pelarian Rohingya dan menyeru masyarakat antarabangsa tampil membantu mencari jalan penyelesaian yang berkekalan. Perkara ini turut dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri kita semasa mesyuarat-mesyuarat ASEAN berkaitan termasuk semasa sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 yang diadakan pada 29 hingga 28 Oktober yang baru lalu. Di samping itu, Malaysia tegas menggesa Myanmar melaksanakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh dengan izin ASEAN Emergency Response and Assessment Team dan melaksanakan penilaian keperluan komprehensif dengan izin Comprehensive Needs Assessment ini untuk memastikan proses repatriasi pelarian Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar dilaksanakan secara sukarela, selamat dan bermaruah serta mengurangkan jumlah pelarian yang membuat perjalanan lanjutan ke Malaysia. Isu penempatan pelarian Rohingya ke negara ketiga sering diketengahkan oleh kerajaan dalam perbincangan dengan negara-negara asing dan di platform-platform antarabangsa. Malaysia sentiasa menggesa Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian dengan izin United Nations HCR atau United Nations High Commissioner for Refugees untuk memberi kerjasama dalam mempercepatkan proses penempatan semula pemegang kad UNHCR ke negara ketiga. Kementerian juga konsisten mengadakan libat urus bersama UNHCR untuk mencari jalan bagi meningkatkan kadar penempatan semula pelarian Rohingya ke negara ketiga. Dalam isu ini, Kementerian Luar Negeri juga sentiasa menyeru pihak ketiga, negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1991 dan Protokol Status Pelarian 67 untuk berkongsi beban dan tanggungjawab terutamanya dalam menerima lebih ramai golongan pelarian bagi tujuan penempatan semula menerusi platform perbincangan dua hala dan pelbagai hala di peringkat antarabangsa. Dalam perbincangan dua hala antara Malaysia dengan negara-negara yang berkemampuan untuk menerima pelarian Rohingya dari Malaysia, Malaysia sering menekankan isu ini dan berharap agar lebih ramai dapat diterima masuk ke negara-negara berkaitan. Berkaitan dengan soalan Yang Berhormat Sikh yang mengenengahkan dua isu utama iaitu taraf kewarganegaraan Rohingya serta kepertanggungjawaban ke atas pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku ke atas hak etnik minoriti tersebut. Mengenai isu kewarganegaraan, Kerajaan Myanmar pada tahun 1982 telah meluluskan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengecualikan etnik Rohingya daripada senarai etnik bertaraf warga negara Myanmar. Dalam hal ini, Malaysia akan terus memastikan bahawa penyelesaian isu Rohingya meliputi pengiktirafan mereka sebagai warga negara Myanmar. Antara lain, Malaysia sentiasa menyokong usaha-usaha antarabangsa bagi memastikan kebertanggungjawaban ke atas pelanggaran hak asasi manusia dan jenayah kemanusiaan yang berlaku ke atas etnik Rohingya. Sebagai contoh, Malaysia menyokong resolusi Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menubuhkan satu mekanisme yang dinamakan Independent Investigative Mechanism for Myanmar dengan izin bagi mengumpul bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.
Dan akhir sekali, Datuk Yang Pertua, Malaysia juga konsisten mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan yang terlibat dengan kes dakwaan genosid ke atas etnik Rohingya yang sedang dibicarakan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa International Court of Justice. Tambahan pula, Mahkamah Jenayah Antarabangsa International Criminal Court turut menjalankan penyiasatan ke atas jenayah-jenayah kemanusiaan yang berlaku ke atas etnik Rohingya. Dalam hal ini, wajar bagi Malaysia untuk bekerjasama dengan mekanisme tersebut agar keadilan dapat dilunaskan kepada etnik Rohingya dan hak-hak mereka dapat dikembalikan secara saksama. Terima kasih, Datuk. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Timbalan Menteri. Negara kita cukup konsisten dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di peringkat antarabangsa sekian lama. Saya ingin tanya kepada Menteri, apakah Malaysia, negara kita mampu untuk menguruskan isu Rohingya ini yang dikatakan jumlahnya etnik melebihi 200,000, dan apakah perkembangan terkini hasil sidang kemuncak Asia Timur ke-16 berkaitan pelarian baru-baru ini, dan bagaimana reaksi negara-negara yang terbabit khususnya yang telah menandatangani Konvensyen Pelarian 1951, dan apakah negara kita nak terus bergantung kepada kuasa PBB yang dilihat gagal dalam menangani isu etnik Rohingya ini, dan sebaliknya ASEAN adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan secara kebersamaan sebaik-baiknya. Jadi saya mohon pendirian daripada negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Farid. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Memang sebagaimana yang termaktub dalam jawapan asal saya tadi, Malaysia sudah menganggap kita sudah menanggung terlalu ramai pelarian daripada Myanmar yang kita anggarkan lebih daripada 200,000 orang semuanya. Dan usaha-usaha kita melalui negara-negara yang menjadi penjanji pertandatangani isu ataupun konvensyen berkaitan dengan pelarian ini adalah hasilnya amat kecil sekali. Saya boleh sebutkan di sini bahawa dalam 18 tahun yang lalu, daripada tahun 2003 hingga 2021, kita hanya mampu menghantar ke negara ketiga 8,312 orang sahaja kepada 10 buah negara seperti negara Australia, Kanada, Jepun dan sebagainya. Negara yang terbesar menerima pelarian ini ialah Amerika Syarikat, 7,000 lebih, dan yang terkecil negara Finland hanya 1 orang sepanjang 18 tahun yang lalu. Jadi hasil daripadanya tidaklah begitu membanggakan. Maka oleh sebab itu kita perlu terus bekerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia dan khususnya melalui ASEAN, yang mana sekali lagi bagaimana sidang kemuncak ASEAN beberapa hari yang lalu tunjukkan bahawa kerjasama tentang isu ini tidaklah begitu berjaya, dan lagi pula kita ada isu yang lebih besar dengan negara Myanmar itu sendiri. Selain pada isu Rohingya ini ialah itu isu kerajaan yang ada atau pemerintah yang ada sekarang di Myanmar itu. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Mas Kudang. Padang Serai Bangun Dari. Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya percaya Malaysia perlu kehadapan dalam isu kemanusiaan ini. Saya tahu kegangan di mana negara luar tidak boleh masuk campur dalam hal urusan negara lain. Tetapi saya berharap kerajaan gerakkan lebih banyak bantuan kepada etnik Rohingya di Myanmar. Bukan Myanmar saja, tetapi mana-mana negara dalam hal isu perikemanusiaan perlu disuarakan. Pendirian Malaysia perlu dihormati mana-mana negara dalam hal ini. Terima kasih Menteri, terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih YB Padang Serai atas pandangan, sokongan dan seruan kepada negara kita, kerajaan kita. Kita memang selari dengan pandangan Yang Berhormat Padang Serai itu. Selamat Hari Deepavali YB. Terima kasih. Ya, Pasir Gudang. terima kasih Tuan Speaker. Ringkas. Ya. Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan saya, adakah Malaysia akan meminta ASEAN supaya mengkaji semula prinsip ASEAN yang tidak boleh campur tangan
dalam hal negeri masing-masing dikaji semula sekiranya ada berlaku genosid seperti dalam contoh Rohingya di Myanmar ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih YB Pasir Gudang dan YB Yang di-Pertua. Memang implikasi daripada tindakan ASEAN akhir-akhir ini di sidang-sidang kemuncak yang baru ini dan yang awal sebelum ini dalam isu khusus berkaitan dengan kedudukan di Myanmar itu, saya melihat bahawa prinsip tidak campur tangan dalam hal dalam negeri itu sudah bukan sahaja kita lihat dari perspektif yang baru, iaitu tidaklah ianya boleh menghalang negara-negara ASEAN lain daripada memberi pandangan, menyentuh, malah mengambil tindakan. Saya fikir walaupun tidak secara resmi prinsip charter ini diketepikan, tetapi saya lihat bahawa perkembangan terkini menunjukkan bahawa negara-negara ASEAN makin terbuka dari segi mengambil pendirian bahawa apabila isu-isu utama iaitu pelanggaran hak asasi ataupun rampasan kuasa berlaku, maka prinsip yang disebutkan dalam charter itu sudah diberi suatu pengertian yang baru dengan tindakan-tindakan yang baru. Terima kasih. Terima kasih.